kalimah Allah ini boleh ke tak boleh untuk diguna oleh orang kafir dalam arti sebagaimana yang mereka mahu, yang mana sekalipun dia bercanggah dengan makna sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Di sinilah titik permulaan kepada lahirnya berbeza pendapat di kalangan ilmuwan di negara kita. Jadi kalau kita tengok mukadimah dia tadi pun jelas, dan saya stop itu sebab dia dah mula nak masuk kepada hujah yang mengatakan boleh menurut pandangan pemimpin-pemimpin PAS dalam Malaysia. Dan setelah kita pergi seminar muzakarah itu, maka semalam saya tak baca surat khabar. Apakah yang keluar dalam surat khabar Utusan Malaysia, ada baca. Jadi boleh jadi semalam dalam surat khabar Utusan Malaysia mengatakan ada sepakat ke macam mana ke, hari ini tengok dalam harakah merujuk kepada tajuk terjemahan God sebagai Allah. God sebagai Allah, mengenal pasti punca permasalahan dan penyelesaiannya. Ini kenyataan terkini harakah. Saya tak tahu ada tidak, saya bagi tadi. Maka dalam perbincangan itu kita nak maklum kepada tuan-tuan, boleh kata daripada sebahagian besar yang bercakap tu tak bersetuju. Yang bersetuju pertamanya Dr. Muhammad Nur Manuti daripada PKR. Yang kedua Datuk Seri Haji Abdul Hadi daripada PAS. Yang ketiga Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin daripada USM, mantan peguam Mufti Perlis, bukan peguam. Kemudian yang keempat adalah seorang nama Profesor dari bekas daripada Jabatan Pengajian Melayu, kalau tak silap saya, Osman Bakar, dulu pensyarah dekat UM. 4 manusia ini sahaja yang melahirkan pandangan bersetuju. Maka yang lain-lain yang bercakap semuanya tak bersetuju. Termasuklah wakil usia, iaitu Persatuan Islam Sabah, yang mengirim salam memberitahu kalau di Malaysia ia tak boleh, maka di Sabah juga sepatutnya tak boleh. Itu orang Sabah beritahu. Jadi atas dasar itu lahirlah barangkali kenyataan dalam surat khabar mengatakan muzakarah itu tidak bersetuju. Tapi hari ini lahir pula penafian daripada 3 orang, iaitu Abdul Hadi, Muhammad Nur Manuti dan Asri, yang mengatakan dalam muzakarah itu tak ada apa-apa resolusi yang dibuat. Memang kita akui muzakarah yang berlangsung itu tak ada resolusi, kerana pihak penganjur lemah sikit dari sudut pengendalian dia. Dia tak buat satu slot untuk resolusi, dia hanya buat slot pembentangan kertas kerja oleh ahli panel, dan terusnya slot perbincangan untuk menyatakan pandangan. Jadi akhirnya seminar atau muzakarah itu berakhir tanpa resolusi daripada para peserta. Dan itu antara kelemahan program itulah. Jadi di sini ada 3 perkara yang diputuskan hari ini oleh Abdul Hadi dan gengnya itu. Dia mengatakan kami konsisten bahawa penggunaan kalimah Allah untuk tujuan amalan agama sesama penganut agama Kristian dan Yahudi adalah dibenarkan oleh Islam dengan bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta pandangan ulama muktabar. Yang ini kita nak bahas dalam kertas kerja yang kita beri kepada tuan-tuan itu. Kertas kerja ini belum lengkap lagi, ada dalam 2-3 muka surat lagi, iaitu kesimpulan yang kita akan tulis kemudian.
Okey, tetapi dalam perkara kedua, mereka bertiga ini menjelaskan demi menjaga keharmonian, kesejahteraan negara. Polemik ini hendaklah diselesaikan dengan menyuburkan budaya dialog antara agama secara matang dan bijaksana. Yang ini kita setuju. Maknanya sebenarnya kes ini tak perlu dibawa ke mahkamah. Cukup kita berdialog sesama kita. Kemudian yang ketiga dia mengatakan berasaskan semangat musyawarah dan saling memahami, ya, dalam konteks masyarakat Malaysia, maka suasana dan keadaan setempat perlu diambil kira dalam menentukan penggunaan kalimah Allah. Maknanya secara umumnya kalau nak digazet kalimah Allah sebagai suatu bahan terbitan yang disebar, semuanya tak setuju. Tetapi perbincangan ataupun perbahasan tertumpu kepada boleh ke tak boleh. Perbincangan itu dibuat. Jadi saya tak nak ulas tentang seminar itu sangat. Saya nak ulas bagaimana kita nak tengok isu ini. Boleh ke tak boleh ini bukan soal terjemahan. Tajuk seminar ini pun dia tulis terjemahan God sebagai Allah. Jadi dia bincang di sudut isu bahasa. Jadi sebenarnya isu ini melangkaui sempadan bahasa, bukan soal bahasa sahaja. Walaupun kita tidak menafikan soal bahasa itu penting. Dan adalah beberapa kertas kerja lagi yang kita bawa balik itu. Nantilah pada minggu akan datang ni kita cuba sediakan CD-CD video tadi, dan semua video yang kita kumpulkan itu kita akan masukkan ini. Dan tuan-tuan simpanlah, ini sejarah ni, sejarah dalam dunia Islam, dalam isu agama. Jadi untuk masalah ini, terjemahan God sebagai Allah mengenal pasti punca permasalahan dan penyelesaiannya. Maka dua wakil dari IKIM, mereka bahas dari sudut bahasa, dan mereka tidak bahas dari sudut hujah-hujah lain dan aspek-aspek lain. Maka kita nampak akhirnya seminar itu didominasi oleh mereka bertiga ini. Ini nampak hebat cakap. Dan salah satu kelemahan di pihak kerajaan, tidak menghantar wakil yang benar-benar memberi perhatian kepada perkara ini. Itu je kelemahan pihak kerajaan. Mereka seolah-olah kekurangan mereka yang sanggup untuk tampil bercakap secara berani tentang benda ini. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita kaji kertas kerja ini, macam mana kita nak melihat. Jadi pada saya, kalau kita nak tengok boleh ke tak boleh, kita kena tengok kepada dua perkara. Pertama, apa yang berlaku, dan yang kedua, kenapa dia berlaku. Itu yang kita bincang. Dan video ataupun perbincangan seminar itu kita akan cuba siar minggu depan sepenuhnya. Kita dengar dulu yang ini, baru kita boleh tengok video. Dan sekali lagi, pada minggu depan kita akan bincang hujah-hujah yang diberi itu, dan kita cuba sama-sama fikir. Ya? Baik. Nampaknya panjang juga tajuk ini, boleh selesai dengan segera. Baiklah, tak apa. Jadi, apa yang kita nak fokus dalam perbincangan ini ialah salah faham maksud nas Al-Quran. Ini yang kita nak bincang. Jadi kita minta tuan-tuan beri pandangan, kerana sesudah kita betulkan ini, kita bincang ini, dalam minggu ini kita akan hantar benda ini kepada 3 orang tokoh tadi, iaitu Dr. Asri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi, dan juga kepada Dr. Muhammad Nur Manuti.